Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan memberikan analisis berkaitan dengan kenaikan harga makanan yang dikatakan antara yang tertinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, walaupun inflasi yang kita catatkan ketika pandemik COVID-19 masih tinggi, tetapi dengan inflasi terutamanya berkaitan dengan harga makanan amat membimbangkan, walaupun beberapa langkah segera sudah pun dilakukan dan akan dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi kalau dari angka yang dikongsikan oleh pihak DOSEM misalnya, kenaikan harga ataupun inflasi makanan untuk April 2022 adalah 4.1%, yang rasanya melangkaui semua jenis makanan, sama ada makanan yang asas ataupun makanan seperti tepung, sayur-sayuran dan seumpamanya. Dan apa yang lebih merisaukan lagi juga, segala bentuk sumber ataupun sumber bagaimana kita mendapatkan makanan, ia menunjukkan trend peningkatan. Kerana apa yang berlaku di pihak ataupun di peringkat global pada ketika ini, iaitu perang antara Rusia dan juga Ukraine masih berlangsung. Bagaimana pihak China melakukan sifar COVID dalam polisi menangani COVID-19 di negara mereka, menyebabkan lockdown berlaku di beberapa bandaraya besar seperti Shanghai dan Beijing, menyebabkan sistem rantaian global masih terganggu, dan begitu juga akibat daripada perubahan cuaca yang menyebabkan beberapa negara yang mengeluarkan produk utama makanan bergelut untuk mendapatkan produktiviti yang lebih baik berbanding sebelum mereka mengalami cuaca yang ekstrim pada ketika ini. Jadi untuk melihat perkara ini dan bagaimana negara perlu melakukan satu tindakan yang lebih konkret, yang lebih fokus berkaitan untuk membendung inflasi makanan dan juga harga barangan ini. Jadi saya bersama dengan saudara Nordin Tani, Presiden Barisan Pengguna Sabah ataupun CFOS, dan juga Ahli Majlis Consumer Forum Malaysia. Assalamualaikum Encik Nordin, apa khabar? Waalaikumsalam, Haji Nazri. Terima kasih Apa Encik khabar, Nordin. Haji? Ya, kerana wakil Sabah bersama saya pada malam ini. Jadi ramai ingin mengetahui dengan apa yang kita lalui sekarang, kita sudah melalui beberapa fasa, bagaimana harga barangan naik yang agak mendadak. Mungkin kita tidak perasan, tetapi kalau kita ke pasaraya, kalau kita membelanjakan dengan jumlah yang sama saban bulan sebelum ini, dengan harga ataupun dengan peruntukan belanjawan kita RM200 ataupun RM300, tetapi kalau satu ketika dahulu ataupun sebelum ini kita boleh mendapatkan jumlah barangan yang biasa kita beli mungkin setengah troli tersebut, tetapi pada ketika ini, pada hari ini, kalau kita beli barangan yang sama mungkin hanya akan dapat menampung sekitar suku saja barang dengan nilai RM200 ataupun RM300. Jadi dari situ kita sudah boleh menyatakan bahawa kenaikan memang berlaku dan kenaikan bukan berlaku sedikit. Mungkin pandangan awal Cik Nordin. Ya, sebenarnya mengenai dengan isu harga barangan ini, kalau di Sabah dia bukan saja isu kenaikan barang, tetapi sekarang ini kita sudah macam masuk ke fasa 2, iaitu kekurangan setengah barang pula di pasaran. Jadi sekarang ni sudah ada isu yang pertama, harga barang tu naik. Yang kedua aja, stok makanan tu sudah berkurangan. Ya. Jadi ini yang isu yang sudah hampir-hampir akan tibalah, orang bilang. So itulah kita sekarang ni tengah membuat kaji selidik lah, ataupun membuat kajian terperinci mengapa stok-stok barangan sudah mula berkurangan di pasar-pasar raya. Jadi kalau boleh Cik Nordin jelaskan barangan yang bagaimana yang mula kelihatan amat berkurangan di rak-rak pasaraya kita di Sabah khususnya. Ya, kebanyakannya barang keperluan seperti barang import lah, makanan dalam tin yang dibawa daripada Semenanjung, barang-barang yang keperluan, maksud saya itu yang macam susu yang tidak dapat dikeluarkan ataupun dikeluarkan di Sabah lah. The production is not in Sabah, yang kita berpandukan ataupun we depending on all this product yang kena import. Ya. Ini yang sekarang yang ketara lah, amat ketara sekali.
Ya, kalau itu berlaku di negeri Sabah, apakah langkah yang sudah pun dilakukan oleh pihak kerajaan negeri Sabah dari pemantauan pihak Barisan Pengguna Sabah? Sekarang ni sebenarnya kita baru dapat information ni daripada semua apa ni data-data yang kita kumpul daripada kita punya ahli-ahli seluruh negeri, dan mungkin dalam masa terdekat ini kita akan berjumpa dengan pihak yang berkaitan seperti apa ini shipping agency ke kerajaan seperti KPD dan HCP. Kita akan berbincang dengan mereka. Yang pertama kita mau tahu apa penyebabnya lah. Kita mau tahu sama ada masalah daripada kargo kah, daripada shipping, pengantaran kah, ataupun apa-apa lagi yang kita apa ini yang tidak tahu menyebabkan perkara ini berlaku. Sebab kalau ianya berlaku, ia akan apa ini membawa satu lagi masalah besar ni pada pengguna di Sabah lah. Ya, kita sedia maklum kebanyakan barangan makanan dan juga produk-produk berkaitan dengan pengeluaran makanan ini diimport sama ada dari Semenanjung ataupun dari luar Sabah ataupun dari luar negara. Jadi adakah ia bersifat musim perayaan, kerana kita baru saja melalui dua perayaan besar bagi negara dan juga Sabah, iaitu Aidilfitri dan juga Ramadan, dan beberapa hari lalu kita meraihkan keamatan dan juga gawai bagi negeri Sarawak. Adakah itu juga antara faktor yang menyebabkan permintaan terlampau tinggi kerana kita baru saja keluar daripada Perintah Kawalan Pergerakan dan Aktiviti Ekonomi dan Sosial sudah pun dibenarkan, maka banyak sekali rumah terbuka, perayaan, majlis-majlis keraian dan juga perkumpulan itu dibenarkan. Adakah itu antara faktor menyebabkan mungkin peruncit dan juga pemborong gagal membekalkan barangan kepada pengguna? Sebenarnya ini sudah berlaku sebelum perayaan Hari Raya dan Keamatan lagi. Ya. Kita sudah mendapat apa ini aduan daripada pengguna di beberapa kawasan yang mengatakan mereka kekurangan contoh bekalan minyak masak di Kunak, tetapi kita cek balik 2-3 hari lepas sudah ada mula di pasaran. Tetapi ada beberapa kawasan lagi masih menghadapi masalah yang sama lah. Jadi itu macam saya katakan tadi, itulah kita ingin tahu apa penyebabnya. Tapi kalau dikatakan pasal perayaan yang menyebabkan perayaan itu menyebabkan barang-barang itu kekurangan, tetapi tahun-tahun yang sudah kita tidak pernah mengalami situasi yang begini. Jadi ini ini perkara begini amat unik lah bagi kami lah. Mengapa ianya terjadi kejadian ini berlaku pada tahun ini? Adakah ia ada kaitan dengan food inflation yang kita tahu sekarang sudah meningkat harga, ataupun ada lagi faktor-faktor lain yang penyebabnya? Ini yang kita mau tahu nih. Kalau setakat inflasi itu kita paham lah, setakat food inflation itu kita paham. Tetapi itulah apa penyebabnya, sama ada di peringkat ada kaitan dengan peringkat global ataupun ada masalah pengangkutan shipping itu sendiri, dan mungkin ada kaitan dengan dasar juga. Jadi itulah kita kena siasat dengan terperinci apakah penyebabnya yang sebenarnya ianya belum pernah berlaku lah, tapi ini buat pertama kali berlaku di negeri ini. Bagi Encik Nordin, dari pemantauan Barisan Pengguna Sabah, kelompok mana yang paling terkesan dengan situasi yang tidak menentu berkaitan dengan keperluan barangan yang diperlukan oleh rakyat dan juga dengan harga yang mahal kepada ketika ini? Obviously yang sekarang yang amat terkesan pengguna yang berpendapatan rendah. Ini yang sudah sebenarnya kita ada buat kaji selidik 3-4 minggu yang lepas kalau tidak silap saya. Rata-rata pengguna yang pendapatan mereka tu rendah, sekarang mereka sudah berfikir cara macam mana nak menjimatkan atau mencari barang-barang alternatif lah sekiranya ada. Contohnya sekiranya macam barang yang selalu mereka beli itu berjenama A, mungkin kali ini mereka akan beli jenama yang C. Yang penting harganya munasabah yang mereka dapat membeli barangan alternatif tersebut, tidak lagi fokus kepada jenama yang mahal, tetapi asalkan ada
untuk untuk keluarga di rumah lah. Ya, adakah harga dan juga stok-stok barangan keperluan ini berbeza-beza ataupun berbeza-beza mengikut bandar-bandar di seluruh negeri Sabah? Adakah kalau disandarkan mungkin cukup ataupun ditawar tidak cukup, bagaimana Encik Nordin? Ya, dia berbeda-beda. Ada yang barang keperluan itu yang saya maksudkan tadi itu, dia mungkin ada di Kota Kinabalu, tetapi di kawasan Kudat, Kota Marudu dia tidak ada. Tapi ada juga ada yang di Tawau, yang produk yang sama, tapi mungkin tidak ada di Keningau. Jadi ini yang selalu pengguna macam komplain, bukan komplain lah, menanyakan kita apa penyebabnya itu. Pasal pengguna ini pun dia akan berkontak atau berhubung dengan keluarga mereka seperti kalau keluarga daripada Tawau, mereka akan berhubung di Tawau. Contoh di Tawau ada gula kah? Ya. Kalau yang keluarga di Tawau tu kata ada, tapi di KK bilang tak ada. Jadi ini yang kita dapat feedback tu, yang kita tahu yang barang A ini dia kekurangan di kawasan B, yang produk B itu mungkin dia kekurangan di kawasan C. Dari segi harga dia memang jauh beza lah. Kalau macam di luar bandar tu memang harga dia meningkat, naik. Pasal itu kos pengangkutan lagi untuk membawa barang-barang tersebut. Jadi akan menambah lagi bebanan pengguna lah apabila sampai di kawasan-kawasan luar bandar. Ya, itu cabaran bagi negeri yang besar dan juga demografi geografi yang begitu luas kalau kita rujuk pada kes di Sabah ini berbanding negeri-negeri lain. Jadi dengan kesan global dan juga kesan apa yang berlaku di peringkat dunia pada ketika ini, kita sudah pun merasai impaknya yang jelas dengan sukarnya mendapat barangan makanan dan juga sistem-sistem rantaian global yang diganggu. Jadi adakah pihak Barisan Pengguna Sabah mendengar ada kerja-kerja menyorok barang ataupun wujudnya kartel? Kerana kita tahu pemborong, peruncit dan juga pengimport juga, mereka juga terkesan kerana barang begitu tinggi harganya dan jumlahnya tidak sama seperti sebelum ini. Jadi mereka mungkin berpakat untuk menentukan harga. Adakah Barisan Pengguna Sabah ada berita ataupun ada risikan berkaitan dengan ini? Ya, kita mempunyai satu pasukan risikan juga. Kalau menyorok tu setakat ini kita belum dapat information yang orang boleh katakan tepat lah. Tapi siasatan ataupun kerja-kerja untuk ianya sedang berjalan. Tetapi apa yang kita tahu, ada barang yang ada di Sabah ini seperti yang sebelum-sebelum ini pun disorok bawa keluar daripada negeri, terutamanya sekali kepada negara-negara jiran lah. Jadi kita pun selalunya bersuara pada pihak-pihak yang berkuasa, tetapi kes-kes yang yang mereka dapat tidak memuaskan hati persatuan lah. Ya, bagi pendapat kami, ianya patut melebihi daripada apa yang kita jangkakan. Pasal ini berlaku seharian. Macam saya sendiri pun kadang-kadang saya turun ke sebuah pulau, 2-3 pulau lah di Sabah ini. Saya nampak sendiri barangan keperluan kita tu yang ada di sini dibawa ke negara jiran. Dan dia ada macam satu thread lah, dia panggil ni barter trade. Jadi you boleh juga bercakap dengan yang pembawa barang ni tadi ke negara jiran tu, you mau apa? You mau rokok, you mau bawa, besok saya akan datang balik. Jadi dia boleh barter trade. Jadi perkara-perkara begini seharusnya tidak berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga makanan laut. Makanan laut kita ada juga interview nelayan-nelayan. Kenapa kita punya ikan yang datang pergi pasar ni yang macam yang tidak ada kelas lah. Mana ikan-ikan yang bagus-bagus. Mereka kata daripada kita jual di sini, lebih baik kita jual di luar negara. Jadi bila kita soal pasal penjualan di luar negara, ini macam mana? You through proper channel, you export atau bagaimana? Dia kata penampak
bila ikan-ikan ini semua ditangkap di tengah lautan, ada ejen-ejen daripada Vietnam, daripada negara luar tu akan bertemu dengan mereka di situ dan pembelian berjalan di tengah-tengah laut. Itu yang kita dengar sendiri daripada nelayan-nelayan ini sendirilah. Jadi kalau ini sesudahnya berlaku, saya pun tidak tahu lah apa akan jadi dengan kita punya ekonomi ke apakah. Pasal yang barang-barang macam ikan yang kelas A ke apa yang baik-baik semua dia ke keluar negara dan mereka hasil tangkapan jualannya lagi lumayan daripada berjual di pasar pasar tempatan. Ini bukan perkara baru kerana kita tahu Sabah sepadan yang luas dan begitu banyak barang yang bersubsidi yang diberikan oleh kerajaan seperti minyak diesel, seperti minyak masak, tong gas untuk memasak, begitu juga barangan-barangan seperti beras dan sebagainya seringkali dijadikan sebagai bahan untuk diseludup ke luar negara kerana harganya lebih kompetitif di negara kita dan bukan kompetitif saja memang murah kerana bersubsidi dan akhirnya mereka menjual kepada orang sebelah ataupun mereka yang berkepentingan di negara-negara jiran. Jadi dengan keadaan semasa, situasi barang keperluan yang terhad, yang tidak banyak berada di pasaran dan juga dengan inflasi makanan yang tinggi sekarang. Jadi adakah kelihatan penguatkuasaan semakin ditingkatkan untuk memastikan tidak ada kebocoran, tidak ada ketirisan di sepadan-sepadan dan mereka yang membuat perkara-perkara jenayah penyeludupan ini wajar ditangkap dan juga ditahan dan tidak membawa keluar barangan yang bersubsidi. Kerana ini hak rakyat negara kita, bukan untuk dijual di pasaran antarabangsa ataupun orang yang dalam sindiket memberi barangan keperluan ini. Dia daripada pengalaman selama dalam Persatuan Pengguna ni, masalah besar kita ialah dari pihak agensi kerajaan ni dia punya penguatkuasaan kaki tangan dia tidak mencukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, peralatan logistik apa semua macam kurang. Jadi itu juga kekangan ataupun masalah besar yang dihadapi oleh kerajaan. Saya bagi contoh lah, kalau macam apa ini ada yang daripada negara jiran tu dia membawa barang keluar, menyeludup barang keluar, dia guna speedboat yang enjin berkuasa tinggi, sedangkan kita punya penguatkuasa dia punya kapasiti enjin yang boat yang digunakan tidak orang bilang boleh lawan lah, kalau bahasa sini cakap boleh lawan lah dengan penyeludup punya logistik ni. Itu yang pertama. Macam yang kedua tu KPDNHCP di Sabah dia tidak ada satu penguatkuasa yang di laut. Dia cuma ada di darat. Daripada dulu kita cadangkan supaya KPDNHCP ni kalau di Sabah ni dia mesti ada satu penguatkuasa unit laut ataupun unit yang mempunyai bot lah untuk mereka membuat pemantauan sendiri. Jangan terlalu mengharapkan APMM kah ataupun pihak custom. Mereka harus ada unit sendiri supaya program penguatkuasaan dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Ya. Cik Nordin, kalau di Semenanjung ini kerajaan sudah pun mengumumkan larangan mengeksport ayam dan juga semua bentuk produk hiliran ayam dari dieksport kerana bekalan untuk dalam ataupun domestik amat diperlukan pada ketika ini dan kita tahu juga Sabah antara negeri pengeluar ayam yang terbesar juga dan sampai boleh ke ekspor ke Filipina ataupun ke Indonesia. Jadi adakah polisi-polisi yang di peringkat persekutuan ini dapat berjalan dengan efisien di peringkat negeri Sabah misalnya? Kerana untuk mengurangkan ketirisan dalam masa yang sama kita dapat mengawal harga sedangkan barangan masih tidak cukup di dalam negara khususnya di Sabah. Ini sebenarnya kita berbalik kepada dasar kerajaan Malaysia. Itu apabila saya lihat kita punya food security ini, dia punya dasar food security national level ni, dia daripada dulu macam susah kita jalankan ataupun reintroduction of this additional food policy security ini
macam tidak berkesan, macam kita apa ini buat perkara yang ringan. Sedangkan kita ini negara kita tanah kita luas. Tanah kita luas, kita mempunyai semua sumber-sumber asli ataupun apa saya yang negara jiran kan negara mana tidak ada, kita ada mencukupi saya tengok. Tetapi itulah yang saya tengok kesilapan di sini daripada dasar-dasar kerajaan juga. Jadi yang Tuan Haji tadi sebut berkaitan dengan ayam bekalan itu, kita mampu untuk mengeluarkan produk-produk tempatan. Kita sebenarnya tidak perlu mengimport apa ini daripada luar negara. Sekiranya kita mempunyai satu dasar yang baiklah, the right policy. Tapi selama ini macam kita tidak berapa ambil berat dan peduli tentang food security negara kita. Jadi kalau macam di national level dia sudah berpikiran begitu, dia sepatut juga bekerja sama dengan negeri-negeri yang lain lah. Mungkin contoh mungkin kalau di Sabah tu dia boleh keluarkan sayur-sayuran. Jadi kita fokus di Sabah. Okay, you buat sayur-sayuran macam di Melaka ayam di sana pun boleh juga kita buat. Tapi itulah kerajaan persekutuan ni dia kena duduk sekali dengan negeri-negeri ini untuk membincangkan demi national interest. Tapi setakat ini belum saya pernah dengar. Saya tidak tahu kalau saya ketinggalan lah. Tapi setakat ini saya belum pernah dengar lagi yang kerajaan persekutuan mengambil berat berbincang di antara negeri-negeri dan mengubah satu dasar supaya inilah yang kita guna pakai untuk the next 10 years ataupun 15 years. Setakat ini saya tidak nampak apapun. Negara-negara luar mereka pentingkan ini kerana mereka tahu pada satu hari nanti bekalan-bekalan ini akan berkurangan. Dia banyak penyebab, mungkin daripada cuaca seperti Tuan Haji sebut awal-awal tadi, mungkin daripada peperangan. Tetapi kita ni as if we don't care. Kita ada, semua kita ada. Kebanyakan negara dia tidak ada apa yang kita ada di Malaysia ni. Dan mereka bersungguh-sungguh untuk memastikan rakyat mereka tidak akan suffer lah sengsara di masa hadapan. Tetapi kita pula apa yang ada di negara kita buat tidak tahu. Kita tidak serius on this thing. Inilah masalah dia. Contoh macam kita baca dalam news tu UAE tu, dia bukan lama 5 tahun dia sudah dapat mencapai target untuk apa ni untuk cover ke untuk rakyat mereka tidak akan merasa apa yang seperti yang kita akan rasa lah. Jadi saya rasa kerajaan kena tengok balik lah. Ini semua berpunca daripada kerajaan lah. Kalau kita negara yang tidak punya tanah luas, kita tidak punya sumber asli yang banyak, itu mungkin perkara kedua. Tetapi ini daripada dulu tidak seolah-olah kita ini tidak berapa ambil peduli lah tentang agriculture sector ni. Ini yang saya rasa lah yang harus kerajaan fokus sekali lagi untuk melihat semula apakah kita punya perancangan untuk the next 5 or 10 years. Kalau jangka masa pendek ni memang susah lah. Tetapi sekurang-kurangnya ada satu dasar yang betul-betul serius. Contoh juga macam sekarang ni kita ada koperasi, banyak koperasi yang berdaftar. Tetapi macam tidak berfungsi. Jadi kerajaan kena tengok semula lah yang koperasi yang ada ni. Ya. Pastinya Sabah boleh menjadi hub pengeluar makanan utama negara dengan tanah yang subur dan keluasan dari hujung Kudat hinggalah ke Beaufort, hinggalah ke Tawau dan juga Semporna. Kita tahu banyak sekali pengusaha peternakan dan juga agropreneur ataupun usahawan agro yang hebat, tetapi mungkin polisi-polisi yang sedia ada ini mungkin sudah ketinggalan dan cara kita menjadikan sektor pertanian tidak begitu kata pun menonjol, mungkin menyebabkan ia tidak menjadi perhatian para pemegang taruh seperti sektor swasta, anak muda, para graduan, dan cara kita masih cara tradisional, tidak moden, tidak menggunakan teknologi dan sebagainya. Kita tabik juga kepada pengusaha sayur-sayuran di Kundasang, peternakan di sekitar Kundasang dan juga di Tawau dan juga di Kota Belud misalnya, banyak sekali lapangan sawah padi dan juga di sekitar Sandakan di sana. Terima kasih Cik Nordin Thani, Presiden Barisan Pengguna Sabah dan juga Ahli Majlis Consumer Forum Malaysia, mungkin membuka sedikit mata kita bagaimana situasi inflasi makanan dan juga kos
barangan yang mendadak naik pada ketika ini. Bukan hanya naik tetapi memang amat berkurangan di rak-rak pasaraya dan sebagainya. Semoga ada jalan keluar bagaimana ia dapat diatasi oleh pihak-pihak yang berkenaan. Jadi itu saja bersama Cik Nordin Tani. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.